pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kuala Terengganu 100.2 FM. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Aku memohon ampun, ya Allah, yang menerima taubat, ya Allah. Aku memohon ampun, ya Allah, dari segala dosa, ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah,
Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Dia yang tahu isi hatimu. IKIM FM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Cinta sebelum bertemu, berapa jaraknya? Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata, aku telah masuk menghadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, aku mendapati baginda begitu gembira dan ceria, dan tidak pernah aku melihatnya segembira dan seceria itu. Aku pun bertanyakan hal itu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa pula aku tidak begitu? Baru tadi malaikat Jibril beredar dariku. Dia menyampaikan berita gembira dari Tuhanku dengan katanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutusku untuk menyampaikan berita gembira buatmu ya Rasulullah, bahwa tiada seorang pun di kalangan umatmu yang berselawat ke atasmu melainkan dengan selawatnya itu Allah dan para malaikat akan berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan bahwa junjungan Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah berlalu 1/4 malam, baginda akan bangun lalu bersabda, ya ayyuhan nas, udhkurullah, ja'atir rajifah, tatba'uhar radifah, ja'atil mautu bima fih. Wahai sekalian manusia, berzikirlah mengingat Allah. Telah datang tiupan pertama yang menggoncang alam, diikuti tiupan keduanya, telah datang maut dan segala ketentuannya. Lalu berkatalah Sayyidina Ubay radhiyallahu anhu kepada baginda, ya Rasulullah, sesungguhnya hamba memperbanyak berselawat ke atasmu Tuhan. Maka berapa banyak waktu yang harus hamba peruntukkan buat berselawat kepadamu? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, terserah kepadamu. Maka kata Sayyidina Ubay, apakah 1/4? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, terserah padamu. Jika engkau menambahnya, maka itu baik untukmu. Kata Sayyidina Ubay, apakah 1/3? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, terserah padamu. Jika engkau menambahnya, maka itu baik untukmu. Kata Sayyidina Ubay, apakah 1/2? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, terserah padamu. Jika engkau menambahnya, maka itu baik untukmu. Kata Sayyidina Ubay, apakah 2/3? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, terserah padamu. Jika engkau menambahnya, maka itu baik untukmu. Maka kata Sayyidina Ubay, duhai pesuruh Allah, kalau begitu, hamba akan peruntukkan seluruh waktu hamba untuk berselawat kepadamu. Lantas bersabdalah junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu, engkau akan dicukupi dan dosa-dosamu akan diampuni. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Negeri Sembilan 102.7 FM. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Bagai bintang, bintang bersinar di malam indah, bahagia sejahtera hati pengembara. Begitu
itulah ibaratnya Rasul-Rasul kita menyeru manusia kepada Allah yang Maha Esa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Marilah kita contohi mereka, telusuri langkah para anbiya. Ayolah kita teladani bersama, mengikuti jejak Rasul-Rasul kita. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ikuti kami di YouTube IKIM Media. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih lagi bersama Kembara Inspirasi segmen baru yang bermula dari 2024 insya-Allah. Masih lagi alhamdulillah bersama Usrah Nurani untuk jam kedua bersama setiap hari Jumaat, alhamdulillah. Dan untuk bersama para pendengar seperti biasa setiap Jumaat atau hari Jumaat khususnya, kita jangan lepaskan peluang untuk kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sentiasa kita berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga insya-Allah dapat keberkatan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bersama para pendengar untuk Usrah Nurani, kita bawa khas untuk anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, untuk kita berkongsian bersama ahli usrah besar di luar sana. Jangan lupa bersama untuk kita share sebanyak-banyaknya ada link di FB, di YouTube. Jom sama-sama kita share manfaat bersama, insya-Allah. Semoga ilmu yang kita dapat untuk hari ini secara live bersama nakib kita sebentar saja lagi
untuk kita dapat ilmu bermanfaat ini disebarkan, mendapat pahalanya khasnya untuk hari Jumaat. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini kita akan bersama, syukur Alhamdulillah, bersama nakib kita yang sentiasa berada untuk kita di Usrah Nurani, Ruh Usrah Nurani sebenarnya. Tak perlu nak perkenalkan, Ashar Menara Alana Masya Allah, bersama Al-Fadhil Ustaz bersama Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Azali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, كيف حالك؟ Alhamdulillah bikhair. كل عام وأنت بخير يا أستاذ. Amin ya. Alhamdulillah. Kita bermula untuk 2024 untuk Usrah Nurani pada tahun ini. InsyaAllah semoga ada manfaatnya bersama para pendengar Usrah besar di luar sana. Terima kasih Ustaz. Walaupun sibuk dari tahun lepas, tahun ni. Dan Masya Allah, semoga insyaAllah Allah beri kesihatan, keafiatan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, untuk kita bermukadimah bersama Usrah Nurani dan juga kita bertaaruf bersama ahli usrah untuk petang ini. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Terima kasih yang saya hormati, yang saya kasihi DJ Mona. Sama Ustaz. Yang Masya Allah ya, sampai petang kita bersama dan kita memang sesuai lah nak mengambil inspirasi ya. Dan kata tadi apa? Kembara inspirasi. So yang inspirasi euforia tu? Sekarang ni IKIM FM, inspirasi utama anda. Oh, inspirasi utama anda. Ya, betul Okey. Ustaz. Dan patutlah pun kan, sebab kita kena tahu apa keutamaan kan. Betul. Sebab kadang-kadang manusia itu sesat untuk mencari apa keutamaan dalam hidup ya, sehingga kita tak tahu apa first thing first. Dan bila IKIM kata inspirasi utama anda, maknanya IKIM sedang tawarkan kepada kita apa yang kita sama-sama lalui, apa yang sama kita dengar, apa yang sama kita hayati itu sebagai benda utama kan. Sebab kadang-kadang betul lah kita dalam kereta, kita tidak mengambil benda utama, mungkin sebab hiburan bukan benda utama ya. Dia adalah merupakan tempelan, tambahan saja ya. Dan ada setengah penulis motivasi, saya suka dia analogi, dia kata hiburan ni seperti macam kalau masa kita fun fair, dia ada macam apa tu yang gula yang warna merah tu. Candy. Dia macam bulatan dengan dia gula apa dia panggil tu? Dia macam ada gula tapi dia tak ada apa-apa sebenarnya. Apa nama saya tak ingat ya. Jadi kadang-kadang nampak besar tapi, dan itulah dia kata. Dan Alhamdulillah, tahniah Hakim dan apatah lagi DJ Mona dan juga semua penyampai-penyampai yang lain pastinya ya. Baik, rakan usrah, tanpa pelengah marilah kita memohon barakah, mulakan usrah kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mulakan dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, apatah lagi DJ Mona kata Jumaat pertama usrah kita pada tahun ini, memang sepanjang tahun ya Allah lindungilah kami daripada sebarang tipu daya syaitan yang datang dalam bentuk fikiran, yang datang dalam bentuk rasa dan perasaan. Apatah lagi ya Allah jauhkan daripada kami apa yang kami tuturkan pada bicara dan apa yang kami dengar, semuanya terlindung ya Allah daripada syaitan yang direjam kan. Dan kita pohon berkat bermula juga pada Jumaat ini. Kita harap ya Allah usrah kita pada sepanjang tahun ini, semoga kita harap penuh dengan keberkatan, agar thubutul khairil ilahi fi syai' itu akan ada pada usrah kita, dan kita akan bawa dalam diri kita, keluarga kita, sehinggalah kepada komuniti kita insya-Allah ya. Dan puji-pujian pastinya kita nak panjatkan dan luahkan, kita lepaskan rasa kagum kita, cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya suka mengingatkan diri saya bahawa alam ini dia sangat pandai berterima kasih. Dan sebab itu bila kita tahu untuk memberikan yang terbaik, maka alam memberi pulangan yang terbaik, sebab Allah itu Maha membalas. Baik, dan selawat salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita masuk pada tahun baru ya 2024, dan berartinya umur kita kian bertambah ya. Hanya ada satu benda dalam hidup yang kita tak payah buat apa pun dan kita akan dapat, tak lain tak bukan adalah umur tua kita. Ya, hari ni tak usah buat gapo pun ya. Duduk saja
Tua dah sehari ya. Tahun ni tak nak buat apa pun. Masuk tahun 2024, tua dah setahun lagi kan. Masya Allah. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar jadi manusia terbaik, yang kata Nabi hasuna amaluhu, yang tala umuruhu wa hasuna amaluhu, umurnya panjang baik pula amalan. Dan kita tak nak ya Allah dalam usrah ni terutamanya kami jadi pada apa yang Nabi sebutkan sebagai manusia yang buruk, yang keji, ialah orang yang tala umuruhu wasa'a amaluh, panjang umur tapi buruk pula dia punya amal dia, wal iyazubillah. Baik rakan usrah, sedikit mukadimah supaya mungkin rakan-rakan usrah kita di konti ni dapat mempreparekan diri masing-masing, dan juga rakan usrah mendengar yang dapat membetulkan duduk masing-masing, pastikan siaran kita. Dan DJ Mona memang dah pesan kan pada yang tengok FB. Kena share banyak-banyak tu. Link ada kat situ. Sekarang ni senang sahaja Ustaz. Semua di hujung jari. Itu pahala jariah kita. Jangan lepaskan peluang. Betul. Syaitan benci orang buat baik kan. Betul. Tapi syaitan lebih benci orang ajak pada buat baik kan. Jadi sebab tu jangan ikut syaitan, maka kita sharekan insya-Allah. Baik, rakan usrah, marilah kita sama-sama bertaaruf dengan rakan usrah yang telah pun ada di konti kita ini. Dan alhamdulillah saban minggu kita ada tetamu-tetamu yang pada saya sebagai insan-insan hebat dan mulia yang berkongsi sesuatu dengan kita, dan duduk kita tak lain tak bukan adalah atas dasar ta'awun. Setiap kita adalah lemah, tetapi insya-Allah saling kuat menguat, tolong menolong, kata Allah alal birri wat taqwa. Insya-Allah semoga kita akan jadi lebih baik. Saya kira Dr. Lu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada nakib kita Ustaz Zul, juga Puan Mona yang menjemput saya pada petang ini pada petang ini hari Jumaat pertama. Selamat tahun baru juga, saya ingat 2024, lembaran baru. Insya-Allah. Saya Fatin Nur Majdina, berasal di Pulau Pinang lah, tapi sekarang dah duduk KL lama lah, bertugas di Universiti Melaya, di program sains gunaan dengan pengajian Islam. Bidang saya lah Islam dan sains lah, termasuk halal dan juga isu-isu sains dan teknologi dari perspektif Islam lah. Dan saya juga merupakan Naib Presiden Angkatan Budak Islam Malaysia, di membawa agenda wanita, keluarga dan masyarakat, ataupun kami disebut sebagai HELWA lah, Hal Ehwal Wanita. Jadi banyak memberi fokus kepada kerja-kerja berkaitan dengan wanita, keluarga dan masyarakat lah. Dan kami juga ada satu rumah pelindungan di Ampang untuk wanita-wanita hamil luar nikah lah, untuk pelindungan dan juga pemulihan. Saya ingat ini satu peluang yang sangat baik bersama dengan rakan-rakan usrah yang alhamdulillah lah, perkongsian orang kata kan, kita berkongsi apa yang boleh untuk mengisi kan. Tadi Ustaz sebut yang setiap tahun tu umur tak payah buat pun bertambah kan. Jadi kita mesti, dan dalam sains ni perubahan ni sentiasa berlaku. Kita duduk saja pun berubah. Hari ni dekat sini, besok kat sana. Jadi berubah itu biar ke arah yang lebih baik lah. Jadi insya-Allah kita bersama-sama untuk berkongsi apa-apa yang baik untuk dibawa bersama insya-Allah. Masya-Allah. Ya. Baik, kita doakan pada perjuangan doktor tadi ya, sama dalam bidang akademiknya ataupun dalam bidang kemasyarakatannya, sentiasa dibantu ya. Masyarakat pada hari ini memang perlu ramai daripada kita, dan saya harap sangat usrah kita ni bila dengar suara doktor tadi rasa terangsang untuk kita jangan hanya duduk dalam kepompong kita, tetapi nilai manusia bukan apa yang dia dapat, tetapi nilai manusia ialah apa yang dia beri kan, apa yang kita beri balik sebenarnya. Jadi semoga insya-Allah perjuangan doktor dibantu sentiasa, dan insya-Allah akan dapat memberi banyak kesan-kesan yang baik lagi. Dan benar, semoga peranan kita yang hidup ni ya, sebab kan sifat min sifatil sifatil benda yang hidup tu ya, taharruk ya, sifat benda yang hidup adalah bergerak kan. Dan boleh dicakap dari sudut sosial, boleh cakap dari sudut motivasi, boleh cakap dalam konteks fizik ya. Sebab hanya ketika kita hidup saja seluruh apa yang paling kecil dalam tubuh badan kita ini sentiasa bergerak, dia ada vibration dia kan. Tapi kalau dah vibration dah berhenti, maknanya matilah ya. Ya, masya-Allah. Jadi selagi vibration kita ada, selagi nyawa kita masih ada, marilah kita ambil semangat doktor. Semoga insya-Allah kita hidup untuk berbakti. Baik Ustazah.
Silakan. Terima kasih Ustaz Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zul kita pada petang ini bersama dengan rakan-rakan Usrah. Kemudian Puan Mona, terima kasih juga mengundang di IKIM, dan kali pertama sebenarnya kaki saya menjejak ke sini, dan selalunya memang saya mengikuti dalam radio lah suara tu, dan hari ini bertemu, mudah-mudahan mendapat manfaat bersama. Nama diberi Nur Ruzana Natiah, dan saya sebenarnya berasal daripada Johor, tapi telah menetap di Selangor lebih kurang 15 tahun, dan Alhamdulillah telah berkahwin dan mempunyai 3 cahaya mata, dan sekarang ni menetap di Kajang dan telah membuka pusat pengajian Al-Quran An-Najdah Center secara kecil-kecilan. An-Najdah Center. Najdah siapa? Najdah anak saya. Anak. Okey. InsyaAllah. Minta doalah Ustaz dan rakan-rakan Usrah semua, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan sebaiknya lah pusat pengajian Al-Quran. Dia konsep dia macam mana? Konsep dia macam kelas talaki untuk orang dewasa. ramai, orang dewasa, kanak-kanak. Memang terbuka lah, ada online, ada bersemuka. Banyak. Dah lama dah? Saya buka company tu 2018. Tapi takdir Allah tu kan, tiba-tiba PKP 2021. Jadi kelas tu online semua. Selesai PKP, saya dapat buka secara penuh lah, bersemuka fizikal. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya, rakan Usrah, masa kan tak kita doakan kan pada benda baik ya. Kita nak supaya para sahabat ni dia memang ada satu sikap ya. Mereka bila tahu bahawa mereka menganggap bahawa mereka adalah generasi Al-Quran, dan mereka fulfill, mereka nak pastikan bahawa mereka itu generasi Al-Quran, dan sebab tu kalau kita tengok kriteria kehidupan mereka kan, mereka tak nak sesuatu benda yang jauh daripada Al-Quran ataupun yang lari daripada konsep Al-Quran itu sendiri ya. Sehingga kalau mereka nak berpisah, mereka pastikan bahawa kita jangan berpisah dengan bicara kalam manusia, mereka akan berbicara dengan kalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab tu Ibn Abbas berkata sebab tu mereka suka membaca suratul Asr ya. Dan begitulah ya kalau kita tengok. Jadi kami doakan Ustazah dan perjuangan ya, semoga insya-Allah sukses dan lebih ramai manusia yang akan dapat manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas mukadimahnya, dan juga saya ingin mengalukan kehadiran tetamu-tetamu ahli Usrah di Konti IKIM. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Dhaat Ma'had Al-Islami Al-Malizi. Masya-Allah, alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Usrah Nurani, mesti kita ada tajuk yang kita nak bawa khas untuk anda. Setiap kali mesti ada sempena yang kita nak bawa tajuk-tajuk yang menarik. Rezeki juga dalam Usrah ini dapat orang-orang yang hebat untuk berkongsi bersama di petang ini. Para pendengar ahli Usrah besar di luar sana, jom kita sebarkan kebaikan untuk waktu ini. Secara live ni kita nak dengarkan bersama Fadil Ustaz Ramli Muhammad Razali, Dr. Fatin dan juga Ustazah Nur Ruzana. Untuk petang ini kita akan bincangkan dengan kelompok kecil. Kalau baik, insya-Allah masyarakat akan baik. Kelompok kecil itulah keluarga Usrah. Kita Usrah Nurani, ni Usrah yang kecil kita, tapi kita nak bawa ke syurga, ke Jannatul Firdaus insya-Allah. Jadi tajuk untuk petang ini yang kita bincangkan keluarga syurgawi. Silakan Ustaz. Allahu Akbar ya. Baik rakan Usrah yang saya hormati dan saya kasihi, kita dah dapat tajuk untuk kita sama fokuskan pada petang ini, dan sambil macam DJ Mona kata, kita banyak berselawat kepada Nabi dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar insya-Allah tajuk ini adalah satu tajuk yang saya yakin sangat penting. Sebab tidak ada manusia yang lahir melainkan bersama dengan keluarga ya. Tak ada satu pun manusia yang lahir tanpa keluarga, dia mesti ada keluarga. Dan kerana itulah kalau mampu kita baikkan keluarga kita, kita akan mampu jadikan dia lah apa yang disebutkan tadi sebagai keluarga syurgawi ya. Walaupun tajuk ini tentu berat bagi kita ya untuk bincangkan, sebab kita tak dijamin pun. Kalau ada di sini Sayyidina Abu Bakar yang mau bincang, Sayyidina Omar senang cerita sebab dia orang tu dah dijamin syurga. Jadi kalau dia nak bincang syurgawi memang tepat pada landasannya. Namun kami-kami ni ya Allah, kami tahu di mana kami, siapa kami, namun di atas amanah
apa yang kita nak supaya adanya muzakarah, adanya perbincangan, dan dengan harapan ya Allah menjadikan ini adalah merupakan sesuatu yang akan merangsang kita untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya pasti nak dengar perkongsian daripada doktor terutamanya dan daripada ustazah, tapi ustazah boleh tak kita mula dengan kalam yang paling mulia berbanding kalam kita ni? InsyaAllah Silakan. boleh Ustaz. InsyaAllah rakan usrah yang saya sayangi, InsyaAllah saya cuba membacakan daripada surah At-Tahrim, iaitu bermula daripada ayat 6, muka surat 560. Boleh saya bacakan sedikit? Saya akan bacakan sekali lah dengan terjemahan insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Pada surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang memberi maksud, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak derhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Sadaqallahul azim. Baik, Allahu Akbar ya. Rakan usrah, terima kasih Ustazah kerana mengingatkan kita, itulah keluarga kita yang Allah jadikan sebagai satu amanah, bukan hanya untuk satu keperluan sosial hidup di atas muka bumi untuk merasai gembira, tetapi lebih besar adalah sebuah perjuangan untuk membebaskan daripada neraka Jahannam. Dan apabila kita bebas daripada neraka Jahannam, maka pastilah kita akan mendapat syurga yang kita harapkan. Sebab tak mungkin seseorang itu mendapat syurga seandainya dia masih dalam senarai sebagai ahli neraka Jahannam. Dan inilah yang bakal kita cuba bincang, dan kita harap ya Allah berilah kami ilman nafi'ah dalam perbincangan ini, agar ada sesuatu yang boleh kami jadikan sebagai rangsangan ataupun inspirasi dan pegangan yang kita boleh jadikan sebagai apa yang kita nak pegang betul-betul dalam rumah tangga kita. Sebab hari ini doktor kan kita dapati bahawa ada orang dah keliru sebab dunia moden tanpa sempadan, kadang-kadang tak tahu batasnya, sehingga akhirnya keluarga kita letakkan dan hamparkan untuk ditonton oleh semua orang, dan akhirnya tanpa sedar kita telah mencabut apa yang terpenting dalam rumah tangga. Sebab Nabi kan setiap kali dia melihat adanya perkahwinan, kita tengok dalam riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan selain daripadanya, Nabi akan mendoakan kepada mereka, barakallah lakuma, ya, barakallah laka kalau Nabi jumpa untuk orang lelaki sahaja, wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kita dah seperti tidak gairah untuk memastikan rumah tangga kita berkat. Kita lebih gairah untuk supaya mungkin jadi konten, ada like, ya, ada follower, ada komen-komen. Akhirnya
yang kita hilang adalah berkat. Dan saat benda paling asas dalam rumah tangga adalah berkat, bagaimana mungkin satu keluarga yang berkat akan dapat jauh daripada neraka? Ya, sebab keberkatan itu sifatnya adalah numu, ya, sesuatu yang berkembang, dan kembangnya adalah sampai menghantar kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan membenteng kita daripada neraka Jahannam. Baik, pengalaman doktor sendiri, ya, dalam berhadapan dalam tentu dengan keluarga, dan hari ini anak-anak keluarga kebanyakannya bulan 12 ni kan ramai yang mendirikan rumah tangga kan. Jadi apa yang doktor lihat, sama ada pengantin yang baru, pengantin lama, pengantin purba semuanya terlibat untuk memerlukan pedoman ini, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Menarik ya. Alhamdulillah, topik kita ni macam Ustaz sebutlah, berat, besar. Keluarga syurgawi itu insya-Allah ke arah yang kita tujulah, insya-Allah kan. Tadi Ustaz sebut apa? Pelbagai kategori pengantin. Saya ingat ujung-ujung tahun ni dah masuk tahun baru pun masih ada juga, tapi ujung tahun ni banyaklah kan majlis-majlis. Saya teringat tadi Ustaz juga sebut tentang cabaran media sosial, teknologi dan sebagainya. Ada kala dia sangat meresahkan kita, tapi ada kala dia juga memberi kita banyak input-input yang membantu. Saya nak ceritanya, ada sekali duk scroll tu, ada keluarlah satu berkaitan dengan macam mana kita nak pilih ni, di barat punya lah, orang barat punya ni, macam mana kita nak pilih pasangan atau kita nak tentukan dia sesuai. Selalu kita cakap sejauh mana dia cinta kita, sedalam mana kan. Sekarang ni ada apa tu orang panggil pick up line, apa matahari, apa beza kan. Tapi apa yang dia sebut ni pada saya menarik. Dia kata kita perlu tanya, where you want to bring me to, ke mana awak nak bawa saya. Saya ingat itu juga sangat tepat dengan kita punya tahun baru ni kan. Apa ni, IKIM pun ada baru tadi, apa, inspirasi utama anda. Jadi saya ingat dia cakap dalam memilih jangan tanya sedalam mana. Kita tak mungkin tenggelam dalam tu, kita tak menyelam pun, tapi ke mana dia nak bawa. Itu ke arah mana kita nak pergi, itu syurgawi tu. Jadi saya ingat bermula kadang-kadang dalam membina, memulakan rumah tangga, sebenarnya dalam melayari bahtera itu pun saya ingat penting untuk kita tanya balik, ni dah berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ke mana kita nak pergi, ke mana kita nak pergi kan. Jadi dalam biasanya dalam korporat dan sebagainya, kenapa kita join syarikat itu ataupun persatuan itu ataupun organisasi itu adalah vision dan mission dia. CEO ke siapa kan, vision itu penting, dan itu saya ingat menariknya Islam. Dia jelas nak pergi mana kita ni kan. Redha Allah itu syurga. Syurga tu yang menarik lagi saya rasa. Seluas langit dan bumi, semua boleh masuk. Jadi hari ini kita harap kita bolehlah bersama-sama menakhoda setiap apa ni, keluarga, institusi kecil tadi yang sebut, untuk bersama-sama lah. Semua ada peluang. Cuma kadang-kadang kita je yang melepaskan peluang tu mungkin kan. Jadi saya ingat saya tertarik tu kerana dia sebut tentang ke mana kita nak pergi. Kita pilih dia kenapa? Kita adakah jalan kita sama? Jadi saya ingat walaupun dah 10 tahun ke, baru setahun ke, baru 1 hari ke, saya ingat itu adalah satu perkara yang perlu kita terus tanyakan, revive. Dan tahun baru kan kita selalu nak, orang kata apa, tema-tema hari ini sempena apa, perubahan kan. Jadi saya ingat tahun baru ni kenalah hari Jumaat juga. Jadi saya ingat sangat tepatlah untuk kita alignment semula, ke mana kita nak bawa keluarga kita. Saya ingat itu mungkin Ustaz. Sangat menarik rakan usrah yang saya kasih sekalian. Untuk keluarga, ya, doktor cakap tadi, untuk keluarga, kita biasa diajar dalam organisasi kan. Dalam organisasi kita kena faham dia punya apa dia, misi dan visi dan misi kan. Kemudian kita kena faham juga apa ni, mission statement, vision statement, dan kemudian barulah kita faham pula dia punya, orang kata apa dia, dia punya nilai, values, share value segala macam kan. Jadi sekarang doktor bawa kepada kita, dan saya harap saya juga buat perkara tersebut ya. Maknanya marilah kita buat kita punya vision statement kita ya, ataupun dan kemudian mission statement kita.
vision adalah ke mana kita nak pergi. Rupanya tu soalan nombor satu yang kita pakat balik usrah kecil kita ni. Macam DJ Mona kata tadi kan, kita ada usrah kecil kita tu. So kita tanya balik pada semua rakan ahli usrah kita tu, daripada nahodanya, kepada pembantu nahodanya dan anak-anak kapalnya, ke mana kapal kita nak pergi sebenarnya, ya. Ke mana kamu ayah nak bawa kami ke mana, ya. Abang nak bawa kami ke mana, ya. Kita cakap pada isteri kita, mungkin sayang nak bawa ke mana ni, ya. Jadi itu kena jelas dululah, doktor tekan hak tu dulu, ya. Maknanya jom kita semua memperbaharui, ya, kita punya sempena tahun baru ni lah, ya. Sebenarnya benda tu memang sentiasa ada selagi kita bernyawa. Alhamdulillah Allah masih bagi nyawa, bagi peluang lagi. Jadi bagaimana kita nak meletakkan bahu dengan jelas, sejelas-jelasnya, ya. Sebab kadang-kadang kita ni orang kata macam dalam cloudy, ya, kabur-kabur, ada tak ada. Tetapi kalaulah jelas seperti apa yang ayat Quran yang Ustazah baca tadi kan, qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Ayat bukan ayat lapik pun, bukan ayat majas, bukan ayat yang memang direct. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada tak payah dosa. Dosa tu dah memang nanti ada taubat orang kata kan, tetapi apa dia punya at the end dia adalah neraka, naron, ya. Masya Allah, rakan usrah, saya yakin kita dapat sesuatu dan benda ni tinggal tindakan kan, doktor kan. Jom kita buat sendiri, kita buat motor keluarga kita, bahawa rumah tangga kita ni adalah untuk bawa kita ke syurga, ya. Rumah tangga kita bawa ke syurga dan jauh daripada neraka. Kita bertatih dengan bercakap untuk meyakinkan, kita bercakap secara conscious berulang-ulang kali sampailah mempengaruhi kita punya subconscious kita, insya-Allah. Sampai subconscious kita buat satu benda, ni nak macam nak bawa ke neraka ni, maka dia akan larang kita, tegah kita, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, kita akan dengar lagi, doktor akan ada banyak senarai lagi untuk kita lepas daripada ini, insya-Allah. Tentu rakan-rakan yang memandu tu pun tengah masuk gear, turun gear kan, automatik. Ustazah, Ustazah nak masuk kongsi atau Ustazah memang ada banyak kelebihan. Ustazah boleh bercakap dengan baca Al-Quran terlebih dahulu dan buat sharing ataupun terpulang pada Ustazah. Okey, saya seronok juga tadi bila dah berbincang bersama kan dengan Dr. Fatin tadi berkenaan dengan sebenarnya tujuan kita utama dalam keluarga tu ke mana kita nak pergi sebenarnya. Sebabnya bila sebut dalam satu keluarga, bila dah ada dia punya nakhoda, lepas tu tadi apa tadi Ustaz sebut dengan anak kapalnya semua kan. Jadi saya nak sentuh berkenaan dengan, saya sambunglah sebenarnya sedikit poin saya, iaitu anak-anak ni sebenarnya dia fitrah tau. Fitrah tu kira suci lah kan. Jadi bila kita dah ada dia punya nakhodanya tadi, bila kita dah tahu apa akibat kalau kita buat begini dan begini, jadi saya rasa bila kita sebagai nakhoda, kitalah sebenarnya yang utama untuk melakukan sesuatu perkara tu. Contohlah yang saya boleh highlightkan dengan keluarga saya ni, saya memang dalam bidang Al-Quran, bersama dengan suamilah saya memastikan pusat pengajian tu sentiasa dimanfaatkan. Jadi kadang-kadang setengah orang di luar sana lah, bukannya kesemuanya, bila kita bertemu dengan ramai anak-anak murid yang datang secara fizikal kan, dia kata begini, Ustazah, kami suka mengaji dekat center. Lepas tu bila tanya kenapa suka mengaji dekat center, kadang-kadang ibu ayah dekat rumah dia suruh kami mengaji, tapi ibu ayah tak nak mengaji. Saya jadi jam sekejap Ustaz. Bila dia kata kita nak mengaji tapi macam tak ada suasana lah, suasana mengaji kat rumah tu tak ada kan. Jadi pada saya, bila anak-anak ni suci, fitrah, bersih, jadi apa yang kita nak anak kita lakukan dulu. Jadi pada saya, kalau kita nak jadikan sebagai keluarga syurgawi tu, memang bermulanya daripada rumah kita dulu sebagai ibu ayahnya. Sebabnya kalau kita nak minta anak kita sahaja yang lakukan, susah untuk mereka respect dengan kita sebagai nakhodanya kan. Jadi pada saya itulah, kita nak suruh dia solat, kalau boleh biarlah berjemaah dengan kita. Kita nak suruh dia mengaji, kalau boleh biarlah dia mengaji bersama-sama dengan kita. Jadi pendekatan itu yang saya buat pada anak-anak saya, dan itu juga yang saya cuba terapkan pada anak-anak murid saya. Alhamdulillah, kebanyakannya lah rata-rata kalau kira murid-murid yang di bawah umur 12 tahun tu kan, dia orang ni jenis cakapnya memang
direct je. Bila balik rumah nanti dia cakap dengan mak ayah dia kan. Jadi daripada situ sebenarnya sedikit sebanyak menjentik hati. Kan, untuk orang kata membentuklah nilai keluarga yang lebih baik, insya-Allah. Sedikitlah tu pasal daripada saya. Ustaz nak ngaji? Boleh? Silakan. Insya-Allah panjang pula cerita. Okey, insya-Allah saya akan sambung pada surah Taha, muka surat 321 daripada ayat yang ke-132 insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى صدق الله العظيم. Okey, ayat 132 dan 133 maksudnya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa bukti kepada kami daripada Tuhannya? Dan apakah belum datang kepada mereka bukti yang nyata daripada apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar, ya. Baik. Apa yang Ustazah sebutkan tadi, pertama dalam perkongsian Ustazah tadi, bagi kita dalam keluarga, untuk membina keluarga syurgawi, kita kena mencipta suasana, begitu kan? Maknanya bukan memberi arahan, bukan memberi saranan, tetapi mencipta suasana. Kalau kita nak rumah tangga kita tu ada Quran, maknanya anak kita kena pernah akan dengar bahawa mak dia baca Quran, ayah dia baca Quran, barulah nanti insya-Allah tanpa kita suruh mereka akan cinta kepada Al-Quran. Dan amat malang kalau mereka rasa tak ada suasana tersebut, tetapi Ustazah kata tadi fitrah. Nasib baik sebab dia mungkin berjumpa dengan Ustazah, jumpa dengan para guru kan, untuk mereka dapat apa yang fitrah mereka mahu. Jadi rakan usrah, keluarga syurgawi, cabaran kita adalah untuk membina suasana tersebut. Suasana rumah tangga yang maki hamun, maka membentuk anak yang maki hamun. Rumah tangga yang terbentuk dalam keadaan sabar mak ayahnya, maka anak-anaknya akan sabar, ya. Dan Ustazah bacakan daripada surah tadi, masya-Allah, ya, Allah bagi kita satu asas bagaimana apa yang, sebab dalam hidup ni manusia ini ada kita membina arahan-arahan sama langsung tak langsung, ya, apapun medium kita gunakan, maka Allah perintahkan bagi mak ayah, maka arahan yang mesti keluar, tak kiralah bagaimana caranya, adalah tentang solat dan bersabar tentangnya. Dan kita selalu terhilang arah, ya, kita letak fokus kita adalah rezeki, ya, kita kena fulfill rezeki kita, ya, tapi kita lupa bahawa Allah perintah supaya adalah solat. Dan Allah kata rezeki itu kami bagi. Artinya secara tidak langsung apa yang kita faham bahawa saat kita jaga solat, anak kita jaga solat dan kita bersabar di atasnya, maka rezeki daripada Allah, Allah akan berikan kepada kita. Dan ini jaminan dari Allah yang kita kena jaga. Dan kita tahu bahawa kita telah membina asas dalam rumah tangga kita, ya, sebab solat adalah tiang. Baik, doktor, ya, sebab kita saya takut nanti terbreak waktu, tak sempat perkongsian yang kedua daripada doktor. Silakan. Okey, menarik yang tadi saya ingat tadi,
sangat betul lah berkaitan dengan role model tu. Saya ingat kalau anak-anak kita tu, dia kalau kita tengok tu dia memang copy paste kita sebut kan, copy paste tu dia sama. Macam biasa tengok je ni, rupanya mak dia yang sebut ataupun ayah dia yang sebut kan. Dan tadi Ustaz ada sebut daripada ayat yang Ustazah baca tadi tentang solat dan sabar. Mungkin saya kongsi sikitlah daripada kami di rumah pelindungan. Kehadiran pada selepas pandemik ni banyak yang bawah umur lah bawah 18 tahun, kemudian ada trendnya atas 18 tahun dan sebagainya. Dan kita semak dari sudut keluarganya bagaimana. Selalu kita rasa tak ada ibu bapa dan sebagainya, tapi hampir 80% ataupun 77 hingga 80% tu masih di dalam keluarga, masih ada mak ayah. Tapi dan kita tanya lagi kemudian macam mana dengan pembacaan Quran. Hampir saya ingat 70% juga pernah baca Quran, tapi yang lebih tinggi tu adalah pernah baca tapi jarang-jarang. Tapi hampir 50% tu pernah baca dan khatam Quran. Jadi di situ kita tengok ada pengajian agamanya, ada ibu bapanya ada, tapi dekat mana yang tak ada tu kan. Saya ingat kita ada beberapa missing tentang tanggungjawab dalam keluarga itu, hak dan tanggungjawab keluarga. Jadi dekat situ saya ingat di mana penting untuk kita bawa dalam nahoda tadi kan, kita nak pergi mana kan, dan macam mana nak pergi, laut ni luas kan, dia ada kompas dia. Saya ingat itulah kompas dia. Solat tu yang menarik dalam Islam ni, dia macam kalau solat dia kena ada sabar. Kalau apa lagi, bagi puasa dia ada infak. Jadi dia ada komponen ibadah dan juga komponen society masyarakat tu. Dan saya ingat itu nak bawa kepada dalam, kadang-kadang kita rasa kita dah bagi semua kepada keluarga kita, tapi kadang-kadang ada komponen-komponen kecil, maksudnya perhatian, kualiti. Saya fikir solat itu dah, tapi kualiti solatnya bagaimana. Mungkin baca Qurannya dah, tapi kualiti pemahaman. Yelah, dari satu sudut belum baca tu kita nak kena baca kan, tapi selepas baca tu bagaimana penghayatan, pemahaman, kualiti tu. Jadi saya ingat itu penting dalam kita membawa keluarga kita ke syurgawi ni kan, nak pergi mana ni. Kadang-kadang ada orang dia terus pergi je, lepas tu baru fikir macam mana nak buat ke apa kan. Tapi kadang-kadang kalau kita mulakan dari awal itu mungkin lebih baik, di mana kompasnya, ke mana arahnya, apa yang perlu bawa. Jadi untuk ini saya fikir bagaimana solat dan pendidikan itu dapat membawa sebagai kompas kita lah dalam membawa ke syurga ini. Okey, cantik. Baik, doktor gunakan analogi. Mula kita tahu arah ke mana nak pergi. Sekarang dah, alhamdulillah, kita dah mantap dah. Arah kita adalah syurga, pasti. Dan kita tak nak anak kita dibakar dalam neraka. Kita tak nak, sebab kalau kita tengok hari ni pun, bila kita tengok keluar di televisyen ataupun orang tengok sekarang ni, orang tengok lagi, tengok apa yang ada di media sosial kan, bagaimana bila anak-anak tu dicucuh dengan puntung rokok, ada yang begitu zalim sampai gunakan serika, tekapkan serika yang panas tu ke atas belakang anak-anak. Kita akan tengok, kita kata, ish, apanya mak ayah tak ada hati perut kan. Spontan kita akan bersimpati dengan anak tersebut. Namun cuba bayang kalaulah kita dengan tindakan kita, dengan kelalaian kita, anak kita nanti bukan dicucuh dengan puntung rokok, tetapi dituang timah menggelegak kepadanya. Bukan ditekupkan dengan setrika, tetapi dihumban ke dalam neraka jahanam, dikupas kulitnya, bagaimana zakum yang menjadi makanan yang memotong seluruh usus-ususnya. Apa kita nak kata pada kita sebagai mak dan ayah? Kalau orang yang macam tadi pun kita kata tak ada hati perut, dengan sebab kelalaian kita menyebabkan anak kita menjadi ahli neraka jahanam, maka apakah nilai kita sebagai mak dan ayah? Jadi kita, saya nampak tadi apa yang doktor tekankan tadi, maknanya penting ke mana tu. Kemudian barulah kita akan datang soalan kedua, macam mana aku nak menuju arah itu kan. Dan kita perlu pada kompas.
Dan kompas tersebut jangan bagi ada je. Pastikan jarum ni menunjuk ke arah utara. Kan? Kalau kita ada kompas tapi jarumnya rosak, ya, dan inilah yang dikatakan amalan yang masuk ke dalam. Maksudnya solat, ya, sebab kita tengok orang yang melakukan kejahatan pun solat juga. Jadi adakah kita ragu-ragu bahawa solat itu boleh tak mampu untuk menghalang manusia daripada melakukan perkara keji, sedangkan Allah menjanjikannya. Jadi bukan solat pada berdiri, rukuk dan sujud itu, tetapi bagaimana jantungnya, hatinya, khusyuknya. Dan inilah yang sebenarnya matlamat dalam rumah tangga. Maknanya kompasnya adalah syariat, kompasnya adalah solat, tetapi ruhnya adalah khusyuknya. Ya, jadi maknanya inilah yang termasuk yang Ustazah kata wastabir tadi. Maknanya bukan sekadar kamu dirikan solat. Kalau tidak, Allah kata wa'mur ahlaka, ya, perintahlah keluarga kamu solat. Tetapi kenapa Allah kata bersabarlah dalam mendirikannya? Sebab sabar bermaksud sampai kita mencapai standar solat itu. Kita kadang-kadang alhamdulillah, ya, dengan stamina yang ada ni, asal solat adalah orang solat, alhamdulillah, dia pun jadi makmum kita. Tetapi adakah kita pastikan bahawa dia tu khusyuk? Itu yang dikata yang kedua tadi, bersabarlah dalam mendirikannya. Bersabar maksudnya bersabar untuk mencapai matlamat solat, ya. Matlamat solat adalah untuk aqimis solata li dzikri, kata Allah. Dan zikir ketika solat maksudnya ingat Allah pada masa solat, itulah khusyuk seorang hamba. Dan maknanya sampai ke tahap itu barulah kompas dia mula bergerak jarumnya, ya. Kalau tidak, maknanya kompasnya ada. Sebab kita semua umat Islam alhamdulillah yang ucap syahadah semua ada kompas. Tetapi kenapa tiba-tiba seorang pergi ke kanan, seorang pergi ke kiri, bukannya matlamat, dan kita tengok daripada atas, ini tak sampai ke Pulau Idaman ni, nampaknya mungkin masuk ke Bermuda Triangle masing-masing nampaknya, ya. Baik, jadi adalah tentang kompas kita, bagaimana ibadah yang dihayati, itu kompas kita, insya-Allah. InsyaAllah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih ahli usrah di Konti IKIM, dan terima kasih kepada ahli usrah di luar sana. Untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda masih lagi kita bersama di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk tontonan anda, jom sama-sama kita kongsikan, dan jom sama-sama kita bersambung untuk bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus selawat. Kita jumpa kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Mengerjakan umrah dan pandu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ikuti www.sleek.bio/ikimfm.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kembali Inspirasi Hikmah Faham, inspirasi utama anda untuk petang ini. Masih lagi bersama Usrah Nurani. Dan untuk bersama Usrah Nurani, usrah besar di luar sana boleh tonton di FB Live Hikmah Faham, di YouTube Hikmah Media. Perkongsian anda boleh tinggalkan di situ, dan insya-Allah, dan alhamdulillah kita masih bersama untuk petang ini bersama Fadil Ustaz Abdul Ramli Muhammad Razali sebagai nakib kita, dan bersama Dr. Rafat Nur Majdina Nurdin, pensyarah kanan UM dan Naib Presiden ABIM Halwa, dan bersama Ustazah Nur Ruzana Natia binti Jaafar, pengusaha Pusat Pengajian Al-Quran dan Qari'ah. Alhamdulillah, untuk petang ini masih menceritakan tentang keluarga syurgawi. Dan bersama untuk petang ini, kita masih lagi untuk keluarga syurgawi yang kita nak bawa kepada anda. Untuk petang ini, untuk kita nak tahu, dah tahu kompasnya ke mana menghala, insya-Allah. Dan kita nak bawa lagi sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga kita untuk mendapat, insya-Allah, tujuan utama kita, syurga Al-Firdaus Al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Untuk waktu ini bersama Fadil Ustaz Abdul Ramli Muhammad Razali, keluarga syurgawi. Silakan Ustaz. Allahu Akbar ya. Dan ya Allah, jadikanlah setiap saat ini kami berdoa kepadamu dengan pasti ya Allah. Kami sangat menginginkan agar keluarga yang kau beri rezekikan kepada kami ini semuanya berada dalam syurga-Mu nanti ya Allah ya. Itu harapan kami yang kami benar-benar panjatkan, dan kami nak jelaskan, dan kami ingin jadikan dia satu perjuangan kami sebenarnya ya, bukan satu benda. Sebab Nabi pun menyebutkan kepada Muaz bin Jabal, hendakkah wahai Muaz, aku bagi tahu kepada kamu sesuatu yang mengangkat tinggi sesuatu. Muaz berkata, bala ya Rasulullah. Maknanya keluarga kita tak akan mungkin terangkat, sebab tadi DJ Mona sebut bukan sekadar Firdaus, tetapi sifat Firdaus Al-A'la. So bagaimana kita nak angkat supaya keluarga kita sampai ke tempat yang tinggi tersebut? Maka Nabi bertanya kepada Muaz. Maka Muaz berkata, bala ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, yang mengangkat tinggi setiap sesuatu adalah jihad. Maknanya kita perlu menjadi pejuang untuk mengangkat tinggi keluarga kita ya, pejuang. Dan kita tentu rasa kagum kepada ibu ayah kita yang mereka dengan segala kesukaran mereka, kalau kita tengok rumah mereka tak macam rumah kita, kenderaan mereka tak macam kenderaan kita, tetapi mereka memahami matlamat hidup sehingga mereka jadikan sebagai satu perjuangan untuk melahirkan anak-anak. Namun adakah kita yang setelah mengacapi hasil daripada perjuangan ibu ayah mampu kita lakukan, ataupun kita hanya balik kepada asal hidup hanya sekadar untuk makan, agar kita lahirkan anak supaya mereka dapat kerja, dan kita berhenti kat situ. Dan inilah yang kita nak sama-sama usrahkan pada petang ini sebagai satu yang memberikan rangsangan kepada kita semua. Baik Ustazah, doktor nak sambung insya-Allah pastinya. Ustazah mulakan insya-Allah sesi ini mula dengan baca Quran. InsyaAllah Ustaz, saya akan sambung dengan bacaan pada surah Al-Isra, bermula daripada ayat yang ke-32. Minta maaf, bukan 32, 23, saya terbalik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma
كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Saya bacakan terjemahan daripada ayat yang ke-23 dan ke-24 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih dan sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar, ya. Baik, terima kasih Ustazah. Sebagai satu pedoman penting sebenarnya, bagi mungkin para pengantin yang baru berkahwin, kalau kita bertanya apakah asas kepada rumah tangga kita, asas rumah tangga adalah kita berbuat baik pada mak dan ayah. Jangan pernah lupa itu, ya. Apatah lagi saat kita telah mula berpindah menjadi ayah atau menjadi ibu, tetapi kewajipan untuk berbuat baik pada ibu dan ayah merupakan asas dalam rumah tangga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menegaskan dan menggunakan kalimat-kalimat yang sangat kita rasa risau, ya, kerana Allah menyebutkan kamu jangan katakan walaupun kalimah uffin, ya. Maknanya seringan-ringan perkataan yang kita boleh sebut pada orang lain tapi tak boleh sebut pada mak dan ayah kita. Dan kita takutnya dalam kegairahan kita membina rumah tangga kita. Dan macam saya katakan tadi, kita bertukar daripada seorang suami menjadi ayah, seorang isteri kepada seorang ibu, tetapi kita terlupa bahawa asas rumah tanggaku adalah mesti berbuat baik kepada ayah dan ibu aku. Jadikan itu perkara yang terpenting dalam perjalanan hidup kita, insya-Allah. Baik, doktor, silakan sesuatu peringatan pentinglah untuk kita. Alhamdulillah, Ustaz, tadi satu ayat yang penting untuk dalam keluarga kita kan. Kita kadang-kadang fokus kepada keluarga nukleus, tapi kita lupa kepada keluarga besar yang utama kan, lebih utama lah. Saya ingat bersama saya ada satu buku lah daripada Imam Yusuf Al-Qardawi tentang Islam dan kekeluargaan. Beliau menyebut banyak perkara tentang keluarga. Saya ingat saya nak ambil sikit lah tentang tujuan utama perkahwinan disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dia kata perkahwinan itu bukan sekadar perhubungan antara dua jasad, tapi dia adalah dua insan. Apa beza jasad dengan insan kan? So jasad ni hanya fizikal lah, maksudnya lelaki perempuan. Tapi kalau insan tu dia ada banyak komponen lain. Dia ada akal, ada roh, ada qalb, ada hati, ada jiwa, spiritual. Inilah sekarang ni kita ada jersey ataupun jeris, jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Jadi dalam perkahwinan kita bukan hanya tentang badan tubuhnya tapi juga keseluruhannya. Dan kemudian dia kata dan perhubungan perkahwinan ini bukan hanya tadilah tentang lelaki dan perempuan itu tadi, tapi setiap lelaki dan perempuan itu sebelumnya ada siapa? Ada keluarga dia. Jadi dia perhubungan antara dua keluarga, ikatan. Jadi itu menunjukkan dulu kita ada satu mak ayah, bila dah kahwin kita ada ayah mertua. Jadi itu membawa kepada tanggungjawab lah. So saya ingat saya nak bawa juga, nak sentuh sikit tadi yang Ustazah ada sebut tentang pendidikan anak-anak fitrah dan sebagainya. Kita selalu sebut tentang pendidikan anak-anak. Macam mana anak-anak ni nak jadi macam ni. Tapi kadang kita lupa tentang pendidikan ibu bapa tu sendiri. Kita sendiri tak pernah jadi ibu bapa, kali pertama menjadi ibu bapa kan. Jadi kita juga perlu belajarlah dengan teknologi sekarang dan sebagainya. Saya ingat banyak peluang untuk kita belajar, dan kita juga kena ingat kalau ustaz pendidikan anak-anak ustaz tak sama dengan pendidikan anak saya, sebab anak berbeza. Jadi dia hanya menjadi rujukan, tapi kita yang
perlu tahu asas-asas untuk menentukan lah. Jadi saya ingat tadi sebab kita dah sebut tentang nahodanya, tujuannya, kita dah ada kompasnya. Saya ingat penting untuk kita tahu fungsi kita di dalam perjalanan kita ni lah. Kalau dah dia pemandu, jangan sibuk nak jadi pemandu juga. Kita jadilah orang lain yang melengkapi kan. Jadi setiap anak-anak itu ada tanggungjawabnya. Saya ingat ibu bapa ada tanggungjawabnya, dan saya ingat bagaimana kita melayan ibu bapa kita, itulah anak-anak kita akan tengok. Kalau kita sekarang ni kan banyak isu-isu contohlah kan, mak kita sayang tapi mak mertua macam ni. Pada hakikatnya mereka tetap ibu bapa kita. Jadi itu sebenarnya dilihat oleh anak-anak kita, dan itu juga membawa kepada bagaimana dia membesar, dia memberi penghormatan dia kepada masyarakat, keluarga dan sebagainya. Saya fikir itu Ustaz untuk kita ni, pertamanya soal perkahwinan itu bukan hanya dua tubuh, tetapi dia adalah insan itu sendiri, dan kita kena membangunkan sifat-sifat insan itulah. Sebab tu tadi tadi Ustaz sebut tentang ibadah khusyuk itu, dia bukan hanya physically kita solat, tapi kita kena bersama dengan jiwa kita, dengan akal fikiran, bertafakur. Mungkin akhir saya ingat ada Ustaz Nursi ni, zaman Said Nursi, dia sebut dalam kita membuat sesuatu perkara, dia kata mesti ada 3 benda. Pertama, kita mesti mula dengan bismillah, itu kita zikir kan. Jadi mulakan sesuatu dengan bismillah, dan di akhir pun dengan syukur, alhamdulillah. Tapi kita lupa selalu dekat tengah-tengah, iaitu tengah-tengah itu adalah fikir, tafakur. Itu membawa kita lebih penghayatan. Kita makan, bismillahirrahmanirrahim, makan, habis, alhamdulillah. Tapi di tengahnya dengan rezeki Allah, semua itu kadang-kadang kita rasa komponen yang biasa-biasa. Tapi kadang-kadang itu anak-anak sekarang kan dia banyak kan, jadi mungkin itu antara yang boleh menjadikan tadi kita sebut tentang kualitinya, dan penting untuk kita mengajar juga tentang berfungsi secara aktif lah dalam kita nak menuju kepada membina keluarga syurgawi, tadilah mencapai sakinah, mawaddah, warahmah ni. Panjang mungkin tu Ustaz. Bukan panjang, tak cukup lagi sebenarnya. Kami nak dengar lagi. Baik, rakan usrah yang dikasihi sekalian, maknanya setelah kita tahu apa kompas, maknanya hala tuju ni mesti balik pada siapa yang memegang kompas tersebut kan. Kalau kita tak tahu pula fungsi kita, sebab kita bukan bergerak seorang, tetapi kita bergerak dalam satu tim, family kita kan. Suami dengan cara suami, isteri dengan cara isteri, anak-anak dengan cara anak-anak pula bagi berbagai peringkat kan. Dan pada kita membangunkan fungsi, di situlah kita akan teliti pada setiap sifat naluri insan tersebut kan. Maknanya alangkah indah dalam sebuah keluarga kita mencari di manakah kekuatan insani itu sendiri, dan dalam masa yang sama kita juga memperbetulkan kelemahan-kelemahan insani itu juga ya. Sebab manusia lahir bersama kecemerlangan, tetapi namun kita tidak sempurna. Bukan cemerlang makna seorang tidak sempurna. Mungkin lebih indah apabila sistem yang kita faham oleh mak ayah terlebih dahulu ya. Sebab sistem formal setengahnya dia hanya melayan pendidikan adalah untuk melahirkan manusia cemerlang. Itu menjadi tema pendidikan, melahirkan manusia cemerlang. Sedangkan dalam konteks fungsi yang saya faham apa yang doktor nak sampaikan tadi, terutama kita sebagai mak dan ayah ya, adalah membangunkan kecemerlangan insan. Ya, dia agak berbeza. Melahirkan manusia, pendidikan lahirkan manusia cemerlang berbanding dengan membangunkan kecemerlangan insan. Melahirkan manusia cemerlang, dia akan membentuk hanya dalam sekolah kita tu satu kelas berapa orang je cemerlang. Dan cikgu akan faham bahawa yang cemerlang berapa orang, yang tak cemerlang ni orang yang tak cemerlang. Dan dia akan kelas pula. Dan kelas itu dia menjadi asasif sehingga budak tu percaya aku ni tak cemerlang, aku ni tak cemerlang. Dan kemudian dia keluar, dia percaya bahawa aku ni bodoh. Dan kemudian dia pergi lebih dalam, aku ni tak berguna. Tanpa sedar kita sedang melahirkan manusia cemerlang, dan kita banggalah, oh berapa pencapaian sekolah kita, berapa persen orang yang mendapat straight A contohnya. Maknanya yang tak dapat itu ialah orang bukan dilayan dalam pendidikan kita. Ini yang disebut oleh Einstein ya, seandainya pinjam sekejap ya, sekiranya dia kata pendidikan itu hanya melahirkan orang yang cemerlang, maknanya kita nak cari orang cemerlang kat situ dan kemudian kita jumpa orang cemerlang. Dia kata seperti kita nak lahirkan menilai hayawan-hayawan itu dengan satu standard.
maknanya kita akan kata gajah itu tak cemerlang sebab ia tak pandai panjat pokok macam monyet. Sebab kita punya standard adalah siapa panjat pokok dia cemerlang. Jadi apa jadi pada rimau, apa jadi pada gajah, apa jadi pada ikan paus. Dan itulah sebenarnya dalam kelas kita adalah membangunkan kecemerlangan insan, sebab kita percaya bahawa setiap itu ada kecemerlangan masing-masing. Dan andai ini difahami oleh mak dan ayah, maka kita takkan berlaku lah doktor kan. Sebab kadang-kadang kita tanpa sedar kita melukakan anak kita dengan membandingkan. Bila kita banding, kamu kena jadi macam abang cemerlang ni, kamu tak cemerlang. Kita dah sangat tidak adil kepada Allah yang menjadikan manusia semua cemerlang. Jadi sebab tu saya kira bila doktor sebutkan tadi, tanggungjawab kita sebagai kita mak ayah terutamalah yang menahoda ke arah perjalanan, memastikan fungsi adalah melihat bahawa kekuatan insan itu, dan kena percaya bahawa semua anak aku cemerlang. Dan perkara ini agak susah sebab kita telah terbentuk nombor 1, nombor 2, 3 dilayan atas pentas dan orang yang tak cemerlang Jadi kita telah memberikan kecemerlangan dalam satu standard yang kecil, dan kita telah menafikan kecemerlangan insan yang lain Dan ini kalau kita boleh betulkan dalam pemikiran alangkah indah. Sebab akhirnya dalam sekolah dia akan begitu. Siapa sekolah tu cemerlang bila dia dapat straight A's engkau terror lah, mana kau curriculum tu tak terror. Sebab apa? Sebab yang penting straight A's. Sedangkan manusia takkan semuanya jadi boleh panjat pokok macam haiwan tadi kan. Akan ada hebat menyelam di lautan, akan ada yang mungkin berjalan menggegar bumi macam gajah. Dan pendidikan sebeginilah yang sepatutnya doktor kan dilahirkan daripada sekolah, bahkan daripada tadika lagi dah ada nombor 1 membangunkan potensi insan, bukan melahirkan manusia cemerlang. Sebab manusia cemerlang kita buat satu standard. Jadi tadika lagi dah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Itu dilayan hebat kan. Yang lain akan kata, dan kita telah mematikan percaya diri dia. Dia tak percaya bahawa aku ni hebat sebab kita bagi satu standard tadi. Jadi masya-Allah Jadi fungsi doktor sebutkan tadi fungsi, dan ini sangat penting bagaimana kita memfungsikan manusia. Jadi kalau kita ialah orang yang mematikan fungsi manusia, maka kita akan bagi satu standard, dan standard yang lain itu tak kita pakai, dan akhirnya kita menafikan. Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, mungkin kita 1 minit. 2 minit pun boleh. Silakan Ustazah. Saya nak menambah ataupun silakan. Okey. Bila kita dah berbincang, saya rasa tadi macam kita dah sampai ke penghujung lah kan. Semua dah ada nahoda, dah ada apa yang kita nak bawa, iaitu fungsi dalam keluarga. Dan jangan tinggal satu perkara lah, iaitu saya sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri dan semua pendengar bahawasanya kita ni tidak terlepaslah daripada mendoakan. Kita mendoakan ahli keluarga kita, anak-anak kita sentiasa. Mereka nak pergi sekolah, kita kena doakan. Apa-apa sahaja yang mereka cerita pada kita, kita kena respon dengan respon yang macam kita pun happy dengan pencapaian dia, walaupun sekecil-kecil pencapaian kan. Jadi dengan doa itulah sebenarnya pelengkap setiap apa yang telah kita usahakan. Kemudian kita dah pandang setiap apa yang dia buat, kita rasa dah terbaik. Tapi jangan lupa satu perkara untuk kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dengan izin Allah lah. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan memberikan kualiti yang terbaik dalam kehidupan kita ni, dengan berkat doa kita serta usaha yang memang tidak putus tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan. Masya-Allah Baik, rakan usrah yang saya kasihkan, sebab tu ulama katakan bila solat itu, sebab solat itu bukan seluruh maknanya adalah muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bisyara'itin makhsusatin af'alun wa aqwalun yang disebutkan dalam definisi oleh ulama fiqh semata-mata. Tetapi kalau kita nak kembangkan lagi apa yang Ustazah sebutkan tadi kan, sebab solat itu sebenarnya ta'ajubnya adalah bila dihayati, solat bermakna solat yang ada wajib, ada yang fardu, ada nafilah, ada sunat kan. Namun kalau kita pergi lebih dalam lagi, bahawa dalam solat itu juga memberi pengertian selawat. Sebab selawat adalah juga doa. Maknanya terutama kita hari Jumaat, di Jumaat selalu sebut selawat. Selawat juga adalah kata dasar yang sama dengan solat. Dan apa yang Ustazah sebutkan tadi adalah
makna selawat adalah doa. Ya, as-solat lughatan ad-doa. Maknanya memang betul 3 benda ini benda mesti ada dalam rumah tangga kita. Maknanya solat itu paling penting, selawat itu penting, dan doa itu penting. Selama mana inilah, mungkin kalau kita nak misalkan dengan, saya pinjam mungkin doktor punya analogi tadi, maka kapal kita tu dia punya propeller dia tu, punya kipas dia adalah bilahnya adalah solat, itu yang menggerakkan, dan kemudian selawat. Ya, sebab selawat itu di sana adanya contoh siapa ya, siapa aku nak contoh, siapa yang kita selawat? Rasulullah. Kita tak akan boleh buat baik tanpa contoh. Ya, manusia ni ada kelebihan, manusia boleh belajar mencontohi. Kenapa kita berjalan? Sebab kita tengok semua orang berjalan macam, sebab tu kita berjalan. Ya, kalau lah kita tengok satu pulau, kita duduk satu pulau daripada kecil, semua orangnya merangkak. Walaupun kita boleh tegak, tapi kita akan berjalan merangkak. Ya, sebab sebenarnya ada contoh. So maknanya selawat itu Allah jadikan begitu kuat supaya kita banyak, supaya kita tahu inilah contoh kamu, inilah contoh kamu. Dan bila makin jauh selawat, maknanya sebenarnya kita menjauhkan orang daripada contoh. Ya, jadi saya nak buat baik tapi tak ada contoh baik, maka saya sangka benda yang inilah okey baik. Dan kemudian doa, sebab doa jugalah solat. Ya, as-salatu lughatan ad-doa. Jadi 3 ni lah saya kira mungkin dia punya kipas untuk kita menggerak ke hadapan ke kita punya kapal kita, insya-Allah. Mungkin doktor sebagai conclusion saya ingat dalam keterujaan kita memandu ni pastinya ada cabaran. Cabaran tu sentiasa ada kan, dalam kehidupan pun sebut syaitan tu tak pernah berhenti. Jadi dalam keluarga ni pasti banyak cabaran. Dengan zaman-zaman sekarang ni kan, dengan media sosial, ibu bapa tu jadi perlu lebih berfungsi dengan lebih efektif, kena effort dia lebih kan. Dulu kalau tak tahu media kena tahu, kerana kita tak boleh untuk tidak berada di situ kan. Jadi kita perlu berada di dalam situasi kita sekarang lah. Dulu kita ada dunia sekarang, tapi sekarang ada dunia maya. Dulu kita tengok anak-anak berkumpul tapi tak cakap pun, rupanya dia main game, bermain tu, berkomunikasi di dalam media. Jadi dalam apa jua yang kita buat pasti ada cabaran lah. Jadi itu pastinya memberikan kita perlu lebih banyak usaha lah kan. Sebab tu kita kena ada kualiti dan juga kena ada tafakur, dan juga contoh-contoh tadi Ustaz sebutkan. Bila ada masalah macam mana? Bagaimana Nabi menyelesaikan isu keluarga. Saya ingat menarik lah bagaimana Nabi berhadapan dengan isterinya, keluarga dan sebagainya kan. Dia kalah filem-filem pukul 7 kan. Cerita Nabi tu lebih hebat lah. Jadi saya ingat dalam kita menuju ke syurga ini, keluarga syurgawi, pastinya ada pelbagai cabaran, dan setiap keluarga cabaran yang berbeza lah saya, Ustaz dan Ustazah. Oleh itu saya ingat sangat baik, sangat betul bagaimana kita perlukan solat, perlukan selawat dan doa sebagai cahaya yang memandu ni. Kita tak boleh sendiri, tak mungkin kan. Jadi kita perlukan, zaman dulu pun dia tengok matahari bulan kan, maksudnya kita masih ada pergantungan itu masih kepada yang maha berkuasa, yang memberikan sakinah, mawadah, warahmah. Jadi kita kena mohon, setelah berusaha bernahoda, tahu fungsi, cabaran pelbagai, kadang-kadang kita stuck, kita duduk, aku dah buat semua tapi anak aku buat macam ni juga kan. Jadi itulah perginya kepada sikap-sikap tawakal, berserah, bermohon dan berusaha untuk kembalilah. Saya ingat itu juga terkait dengan kami memberi perlindungan, bimbingan kepada mereka-mereka yang tersalah pada ketika itu, kerana kita bukan penghukum kan. Jadi kita terbuka untuk terus bersamalah, kerana syurga itu seluas langit dan bumi. Jadi saya ingat mungkin ini yang tadi, terima kasih atas peluangnya. Saya ingat itulah kita bukan kita mesti terus mengekalkan harapan kita tu hanya kepada Allah lah, dan kita berusaha atas kapasiti dan keupayaan kita. Mungkin itu Ustaz, Allahu alam. Ya, baik. Sebab itulah rakan usrah ya, apa yang kita tutur setiap saat adalah alhamdulillahi rabbil alamin ya. Dia bukan satu ucapan tetapi satu kesedaran bahawa kita bermain dengan, sebab alam ni ialah apa saja masih Allah, apa saja selain daripada Allah. Apa alam? Keluarga kita adalah alam. Apa dia? Kita membuat perancangan supaya kita jadi baik, perancangan kita adalah alam. Ya, kita membuat tindakan kita adalah alam. Semua benda adalah alam. Tetapi alam ni tak ke mana-mana sebab dia ada Rabb dia.
Ya, jadi doktor sebutkan tadi bahawa dalam kita menguruskan alam perancangan keluarga, buat apalah, membuat parenting skillnya, ya, pecah kepala mak ayah ni bagaimana, tetapi jangan pernah lupa bahawa alam ini ada pemiliknya. Pemiliknya adalah Rabbnya. Ya, kita cari rezeki tapi kita lupa razaknya. Ya, kita duk cari, kita buat, kita nak family kita ni, keluarga kita lebih membesar, bisnes kita bagus. Kita merancang kita merancang rezeki, tetapi kita lupa mengincludekan pemberi rezeki, ya, dan tidak ada pemberi rezeki melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah juga keluarga bukan milik kita, idhafi saja, menumpang saja. Anak bukan milik kita, dia adalah milik Allah. Kita tumpang, Allah nak bagi kamu happy sekejap hidup atas muka bumi, maka ada cahaya mata, tapi bukan milik kita. Ya, kita lupa diri. Ya, kita lupa diri. Bila rumah kita register ke Dewan Perbandaran, kita sangka kita punya. Bila kereta kita daftar ke JPJ, kita rasa kita punya. Bila anak kita tengok binkan kepada kita, kita rasa kita punya. Itu alam-alam, ada Robnya. Kita bukan Rob, kan? Robnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga rakan usrah, ya, dengan apa yang kita sebutkan pada usrah kita pada petang ini, saya yakin ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita semua, sebab ilmu bukan milik kita, kita hanya alam, maka pemiliknya lah, Rabbnya lah Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ilmu kita itu sendiri. Maka kita minta Allah Subhanahu Wa Taala campak kepada naluri nurani pada setiap orang. Terima kasih Dr. Nick Ruskiman, ya, sebab menamakan ini usrah nurani. Saya tak lupa untuk mengucap terima kasih kepadanya. Baik, rakan usrah yang dikasihkan, terima kasih doktor di atas perkongsian yang banyak sekali. Sebenarnya Ustazah pastinya terima kasih di atas perkongsian yang sangat berharga buat kami semua. Dan saya teringat, sebab bila saya tengok Gaza, saya pernah ke sana satu masa dulu biiznillah, dan saya yakin tempat yang saya pernah pergi sekarang bangunannya telah hancur sama sekali. Ketika saya pergi beberapa tahun sudah pun, saya berjalan di celah-celah runtuhan, namun saya mendapati bahawa runtuhan-runtuhan itu tidak mampu pun meruntuhkan semangat insan-insan yang ada di sana, ya. Saya teringat pada satu pertemuan dengan satu keluarga, dan saya yakin beberapa orang rakan yang bersama dengan saya pada ketika itu kalau mendengar, mereka masih ingat duduk mengelilingi seorang ibu dalam keadaan kami tertunduk, dalam keadaan menangis teresak-esak mendengar cerita dia. Dan dia bercakap begitu lurus, ya. Dia menceritakan bahawa anak-anak lelakinya, ya, yang satu hari datang bagi tahu kepadanya anaknya telah pun syahid. Apa yang dia buat? Dia terus bangun mendadah tangan dengan penuh bangga, ya Allah, aku syukur pada Engkau, ya Allah. Tak lama lepas tu, dia ada 3 orang anak. Tak lama lepas tu meninggal pula seorang lagi anak dia. Sekali lagi dengan penuh wajah yang paling gembira untuk dia, dan dia kata syukur, Alhamdulillah ya Allah. Dan anak bongsu dia, yang tu dia menangis. Dan pada ketika itu orang yang bercerita kepada kami, ya, saat kami dengar balik kisah dia tu, orang kata, kenapa kamu sayang sangat kot anak yang bongsu ni, mungkin anak mak kot, sampai kamu menangis. Dia kata, aku hanya menangis. Aku dah bersyukur sebenarnya pada Allah ketika anakku yang ketiga ini, yang bongsu ini, dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi aku menangis kerana aku tidak boleh lagi mampu untuk mengandungkan seorang lagi hamba Allah, untuk mereka lahir dan kemudian mereka akan mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kami mendengar patah-patah bicara ibu ini, saya rasa wajah saya seperti ditampar-tampar berulang kali. Masakan tidak? Kalau doktor sebutkan tadi, matlamat, ke mana kami nak bawa? Tengok wajah anak-anak kita, 1 orang, 2 orang. Mereka tanya kepada kita, papa, ayah, mama, nak bawa kami ke mana? Kenapa si ibu ini mengangkat tangan dan bersyukur? Sebab dia dah boleh cakap pada Allah, wahai Allah, aku dah bawa anakku ke syurga. Tapi kita, adakah kita boleh jamin bahawa anak yang sulung kita, anak nombor 2 kita, yang kita berikan harta, yang kita berikan kepada mereka pelajaran, adakah mereka kita boleh jamin ke syurga? Seandainya anak kita tak boleh kita bawa ke syurga, bagaimana nanti di hari akhirat? Sebab akan ada anak-anak yang akan tuding wajah kita dan mengadu pada Allah, wahai Allah, aku tak mampu ke syurga.
kerana mak aku, ayah aku tak pernah pun nak bawa aku ke syurga. Dan kat mana syurgawi kita? Kerana itu bila saya ingat balik bicara ibu ini, dan dia menyebutkan syukur wahai Allah, maknanya dia tahu bahawa sakit dia melahirkan anak, sakit dan susah membesarkan anak, tapi matlamatnya telah tercapai. Aku dah berjaya bawa mereka ke dalam syurga. Dia syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persoalannya adalah kita, adakah keluarga kita layak untuk kita bawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian untuk petang ini. Dan juga kita berterima kasih kepada Dr. Fatin Ustazah Nur Ruzana atas perkongsian selama ini di Usrah Nurani. Dan kita penghujung untuk Usrah Nurani pada waktu ini. Mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka ya Allah ya Rahman, subhanaka ya Rahim, subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مرحوما. Jadikanlah usrah kami pada petang ini ya Allah sebuah usrah yang benar-benar Engkau rahmati. Wahai Allah, kami menadah tangan pada waktu yang penuh diperkenankan doa ini. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang benar-benar dirahmati ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Berpisah kami nanti ya Allah, berpisah orang yang terjaga, terpelihara, bahkan diampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wahai Allah, kami merayu kepadamu, berilah kesedaran kepada mata hati kami ini wahai Allah, untuk melihat ke mana keluarga kami bakal kami bawa ya Allah. Wahai Allah, berilah kami kekuatan daripada ilmu-Mu ya Allah, untuk menyadarkan kami bahawa sesungguhnya kami perlukan kekuatan ya Allah, untuk membawa kami kepada matlamat itu wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah seluruh daripada kalangan keluarga kami ya Allah menjadi keluarga yang benar-benar tahu fungsi kami hidup ini ya wahai Allah, dan mampu membangunkan potensi yang ada pada setiap orang wahai Allah. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, jadikanlah ya Allah seluruh daripada apa yang kami lakukan ini ya Allah asbab dan jalan untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, mendapat redha dan kasih sayang daripada-Mu ya Allah. Wahai Allah, kami merayu walau seorang pun ya Allah daripada keluarga kami ya Allah, kami ya Allah, pasangan kami dan anak-anak kami wahai Allah, jangan ada seorang pun ya Allah yang Engkau tuliskan namanya tercatat di pintu neraka Jahannam wahai Allah. Wahai Allah, kami tak mampu melihat anak kami dibakar wahai Allah. Wahai Allah, kami tak mampu melihat anak kami disiksa ya Allah. Wahai Allah, kami tak mampu melihat pasangan kami dibakar kerana kelalaian mendidik mereka anak-anak kami wahai Allah. Wahai Allah, janganlah tangan-tangan dan jari seluruh anak-anak dan isteri kami menuding ke arah kami di atas kelalaian kami wahai Allah. Justru itu berilah kekuatan dan hidayah ya Allah, berilah petunjuk daripada-Mu ya Allah. Engkau pemilik segalanya ya Allah, maka Engkau juga pemilik hati ini wahai Allah. Maka peganglah hati ini agar kaki kami berada di atas kebenaran wahai Allah. Tegakkanlah seluruh ahli keluarga kami menunaikan solat ya Allah, dan jadikanlah hati kami khusyuk saat mendirikan solat wahai Allah. Wahai Allah, jadikanlah bibir ini ringan untuk membaca selawat kepada kekasih-Mu wahai Allah, dan jadilah seluruh fikrah kami dan juga hati kami menuruti apa yang ditinggalkan oleh Nabi wahai Allah. Jadikanlah tangan-tangan kami sentiasa kami tadahkan kepada-Mu dalam doa-doa kami wahai Allah. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami mengasaskan keluarga kami wahai Allah, maka jadikanlah kasih sayang kami buat ibu dan ayah kami adalah merupakan asas buat asas itu wahai Allah. Jadikanlah ya Allah, janganlah Engkau jadikan dosa kami itu ya Allah penghancur rumah tangga kami wahai Allah. Janganlah keceluparan kami terhadap mak kami dan ayah kami ya Allah menjadikan anak-anak kami pula derhaka kepada kami wahai Allah. Justru wahai Allah, pimpinlah ya Allah, angkatlah darjat ayah kami wahai Allah, angkatlah darjat ibu kami wahai Allah.
Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, berilah berkat pada rumah tangga kami. Wahai Allah, tolonglah saudara kami yang sedang berada di Gaza. Wahai Allah, ya Allah, ubatlah setiap luka mereka, ya Allah. Rawatlah setiap kesakitan mereka, ya Allah. Isilah setiap kekosongan jiwa mereka daripada kematian orang yang mereka sayang, wahai Allah. Wahai Allah, kami tidak melakukan apapun, wahai Allah. Saat bangunan itu meruntuh dan menghempak mereka, wahai Allah, maka jangan kau tanya mereka kami, ya Allah, nanti di hari akhirat di atas kelalaian ini, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah saudara kami yang berjuang. Berilah mereka kekuatan, ya Allah. Hantarlah pertolongan daripadamu, wahai Allah. Kaulah yang menurunkan kitab. Kau yang menghancurkan kumpulan yang sangat derhaka, wahai Allah. Berilah pertolongan kepada mereka, wahai Allah. Tuliskanlah nama kami semua dalam sebagai ahli syurga, wahai Allah, dan jauh kami daripada api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Di akhirnya kita terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Ramli Muhammad Razali atas perkongsian pertemuan di Usrah Nurani, juga kepada Dr. Fatin Nur Majdina Nurdin, pensyarah Kanania Universiti Malaya, dan Naib Presiden Abim Halwa, dan Ustazah Nur Ruzana Natia Habibti Jaafar, pengusaha Pusat Pengajian Al-Quran dan Karya untuk petang ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat kepada para pendengar, dan kita mengakhiri Usrah Nurani dengan doa tasbih kafaratul majlis wa salatul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda jangan lupa kita ada siaran ulangan untuk Usrah Nurani pada hari Ahad jam 8 pagi. Dan untuk bersama para pendengar, selamat berhujung minggu, dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembara Inspirasi Hikmah FM, inspirasi utama anda. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Permata bersinar Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. demi masa telah berlalu, datang kembali. Itulah yang selalu diingatkan, semoga jadi pedoman. Jalan lurus tapi berduri, seringkali kita lalui. Hanyalah iman dan jujur di hati menjadi penyelamat diri. Ingin sekali aku bawa dirimu melihat kebesarannya. Ingin sekali aku bawa hatimu melihat kelemahanmu. Kering sudahlah air mataku, berit sudah segala bicara. Seperti tiada engkau peduli kebenaran di depan mata. Engkau percaya hidup di sana, tapi keyakinanmu tiada. Walau kering air mataku ini, terbuka pintu hatimu. Ya jalan lurus tapi berduri, seringkali kita lalui. Hanyalah iman dan jujur di hati menjadi penyelamat diri. Ingin sekali aku bawa dirimu melihat kebesarannya. Ingin sekali aku
FM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Luke dan Pian di Inspirasi Pagi setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Supaya ramai orang boleh dapat manfaat dia. Jadi kita susun balik nombor 1 pintu solat, yang kedua pintu jihad. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Meningkat tabir malam yang sunyi, menerima takdir yang terpatri. Tenang jiwaku, restu berjanji, terus ku atur takdir ilahi. Aku percaya yang datang hanya terbaik menjadi anugerah. Aku percaya ini surat dan tertulis di kotak kadarku. Mungkinkah esok segala soalan ada jawaban untuk kita, dan menerima sinar bahagia di suluh iman beralas kesucian. Aku percaya yang datang hanya terbaik menjadi anugerah. Aku percaya ini surat tanpa tertulis di kadar-kadarku. Percaya yang datang hanya terbaik menjadi anugerah. Percaya ini surat tanpa tertulis di kotak kadarku. Percaya yang datang hanya terbaik menjadi anugerah. Aku percaya ini surat tanpa tertulis di kotak kadarku. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Pagi yang indah disulami inspirasi yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan, lembayung Al-Quran, motivasi pagi, topik pagi, inspirasiku, analisis, kesihatan, cinta Palestin dan topik Jumaat. Semuanya dalam Inspirasi Pagi bersama Luke dan Pian dari 6 hingga 10 pagi hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda.
Masjid Putra. Masjid Putra didirikan pada 22 Zulkaidah 1419 Hijrah bersamaan 9 Mac 1999. Ia menjadi mercu tanda wilayah Persekutuan Putrajaya. Masjid ini dinamakan Masjid Putra sempena Perdana Menteri Malaysia yang pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kedudukan masjid ini bersebelahan dengan dataran Putra dan bertentangan dengan blok Perdana Putra. Dari arah masjid ini dapat dilihat pemandangan indah Tasik Putra dan kawasan sekitarnya. Sebahagian besar kawasan masjid dikelilingi oleh tasik, menjadikan masjid ini kelihatan terapung-apung di atas air seperti Masjid Tengku Tengah Zahra di Terengganu dan Masjid Tanjung Bunga di Pulau Pinang. Bezanya, kedua-dua masjid ini dibina berhampiran dengan laut, manakala Masjid Putra dikelilingi oleh tasik. Konsep reka bentuk Masjid Putra ini berdasarkan kepada seni bina Parsi zaman Kerajaan Safawi. Seni bina dan reka bentuk kubahnya menonjolkan ciri-ciri masjid tradisi yang mudah dilihat di Timur Asia. Ketinggian keseluruhan masjid ini menyamai bangunan 21 tingkat. Ia terdiri daripada 4 aras termasuk bumbung yang mempunyai fungsi masing-masing. Dewan Solat Utama boleh memuatkan bilangan jemaah seramai 8,000 orang pada satu masa. Pintu masuknya mempunyai reka bentuk berdasarkan struktur binaan di Isfahan. Puncak kubah dihiasi dengan mercu tajam yang mengarah ke langit. Dewan Solat Wanita berada di aras satu yang boleh menampung seramai 2,000 jemaah. Uniknya, kubah Masjid Putra berwarna merah jambu dan reka bentuknya berasaskan arabes, iaitu ukiran berkonsepkan tumbuhan seperti yang terdapat pada kubah-kubah masjid di Mesir. Ukiran dan hiasan dalaman kubah dan masjid ini pada keseluruhannya diilhamkan berdasarkan seni ukir tempatan. Selain daripada kubah yang menjadi tarikan pada Masjid Putra ini, bahan daripada kayu cengal yang menjadi pilihan untuk pintu, jerejak dan pemidang pada masjid ini telah berjaya menghidupkan seni ukir Melayu berteraskan ajaran Islam yang menonjolkan semangat persaudaraan dan keharmonian sesama insan. Kota Kinabalu 93.9. Di sekelilingmu bunga-bungaan penuh warna dan berbagaian, sungguh indah. Bila tiba musim gugur, pudar warnanya, layu rahat tinggal tangkai. Melihat keindahan pada saatnya di sudut yang sebaliknya. Setiap yang indah penciptanya pasti lebih indah. Indah dunia sementara, tak kekal lama, akan sirna semua hilang, tiba masanya. Indah syurga yang abadi, tiada akhirnya, kekal buat selamanya. Lihat keindahan pada saatnya di sudut yang sebaliknya. Setiap yang indah penciptanya pasti lebih indah.
IKIM FM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Luke dan Pian di Inspirasi Pagi. Contoh klasik contoh klasik. Kau jangan bagi tahu orang tau. Jadi tuan-tuan pun hati-hati. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi, diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Bintang-bintang di langit bersinarlah dengan cahayamu. Terus setia bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. We take using public facilities such as public restrooms or toilets for granted at times. After all, we usually do not have to clean them. If we had to clean them, how would that change our treatment of them? Let us see some ways we should act when using public restroom facilities. Flushing a toilet is just one part of keeping your stall tidy. It's essential to wipe down the toilet seat for the next occupant. After all, the cleanliness of the seat reflects directly upon you. Avoid throwing paper towels or splash water all over in public restroom. Bear in mind, restrooms don't clean themselves, so when you make a huge mess, someone has to clean it up. It only takes a few seconds to make sure your paper towel you wiped your hands with ends up in the trash instead of the floor. Sinks are for washing your hands, not the rest you. When you splash water all over, someone has to mop it up. Plus, you risk someone slipping and falling on a wet floor. Kids left unattended will most likely make a mess. It is not cute and funny, and it makes the toilet unusable. In worst cases, a plumber needs to be called. Most restrooms come equipped with baby changing tables. This is where parents will change their babies. Make sure you dump in your baby diaper into the bin. Throwing waste products around in the restroom is just plain rude. The restroom should be left in as good as or better condition after you use than it was before you entered. Always wash your hands with soap after conducting your business. You and everyone who uses public facilities can do their part to keep public restrooms clean. Abang, kita kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Ui, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji patuh syariah, tiada had simpanan, 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Subhanallah. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Waktu menyinari, alam pun menghiasi. Cahaya yang berada semakin pudar. Begitu hidup kita akan juga kembali. Saat yang tak dijangka, rahsia Allah. Berapa banyakkah dosa yang ada? Tidakkah kau takuti saat menghampiri? Andai waktu kan kembali, sayangnya tidak akan kembali. Ingatlah dunia kan sementara, akhirat kan kekal selamanya. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Taubatlah kami sebelum terlambat. Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim. Andai waktu kan kembali, sayangnya tidak
selalu terlambat. Taubatlah kami